الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. 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 Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati wa rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحلمنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyambung kitab kita, itu yang kita sama-sama kita pada pagi ini, seperti mana siri yang ketiga lah, kita bersama dapat kita menelaah kitab Al-Kitabu At-Taysir lil Husul At-Tartil. Jadi insya-Allah kita akan menyambung perbahasan kita pada minggu lepas, bagaimana kita membincangkan tentang itu. Jadi pada pagi ni hari pagi ni dia tak nak keluar pula. Tak tahu semalam. InsyaAllah selepas kita telah memberikan definisi tentang makna Al-Quran, begitu juga dengan cara bagaimana Al-Quran itu diturunkan, pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang iaitu bagaimanakah Al-Quran itu, sejarah penulisannya pada zaman, ada 3 zaman ataupun ada beberapa zaman yang akan saya, sepatutnya slide ni saya nak tunjukkan pada tuan-tuan lah. Pada zaman Rasulullah, pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, pada zaman Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, begitu juga pada ketika mana sehingga sekarang lah, bagaimana pemeringkatan Al-Quran itu dibukukan sehingga menjadi sebuah buku yang tersusun dari sudut penyusunan dia lah. Baik, boleh.
Baik. Okey, tak apalah tuan-tuan Kita kalau tak boleh tak apa. Saya teruskan, kita teruskan tak apalah. Okey, saya belum bukakan lagi kitab ni, jadi kita akan meneruskan dalam slide saya ni saya dah buat tapi tak dapat dipamerkan, tapi tak apa, saya bacakan, saya akan terangkanlah kepada tuan-tuan satu persatu berkenaan dengan bagaimanakah Al-Quran itu dibukukan, bagaimanakah sejarah daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada zaman pemerintahan, tampuk pemerintahan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian begitu juga dengan sahabat-sahabat lain sehingga pada zaman Abbasiyah, zaman Umayyah sehinggalah zaman Abbasiyah, dan sehinggalah zaman sekarang. Baik, seperti yang saya maklumkan tadi itu, maka kita bolehlah kita melihat pada kita membicarakan bagaimanakah keadaan Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan, kita tahu bahawa Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita telah maklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ummi, buta huruf. Seperti mana yang saya telah terangkan minggu lepas. Adakah penulisan dan juga pengumpulan Al-Quran ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapan dia ada, ada. Tetapi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang Al-Quran itu satu buku terus. Tak, tidak. Baik. Apakah apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Quran itu diturunkan? Baik, apabila Quran diturunkan, maka sampai kepada Nabi, maka Nabi akan sampaikan kepada para sahabat. Baik, para sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu ada yang bukan ummi. Maknanya dia boleh menulis dan boleh baca. Contoh seperti Abu Bakar, Saidina Uthman, Umar bin Khattab, mereka ini boleh membaca. Baik. Tuan-tuan mesti tanya. Mereka ini okey. Nabi ummi, tapi mereka ini boleh membaca. Nanti saya akan terangkan kepada tuan-tuan bagaimanakah huruf-huruf Arab ini sebenarnya telah terbina sebelum datangnya Al-Quran. Maknanya huruf Arab ni memang dah ada dah sebenarnya. Huruf hijaiyah ini sebenarnya dah ada. Jangan tuan-tuan sangkakan datang Al-Quran ni barulah huruf Arab tu ada. Tak, sebenarnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam pun huruf Arab ni dah ada dah. Cuma nanti saya akan tunjukkan huruf huruf hijaiyah Arabiah ini macam manakah bentuk asal usulnya, kan? Baik. Pada ketika zaman Nabi, Al-Quran ni hanya dihafal. Apabila turun datang kepada Nabi, kemudian dia akan suruh kata contohlah kepada Sayyidina Ubay bin Abdullah, Sayyidina Ubay, okey, baca, kemudian Nabi akan dengar, Ubay akan ditaklifkan untuk menulis, kemudian akan diperdengarkan balik kepada Rasulullah akan cek lah, okey Ubay ni betul, okey, bila dah baca apa yang saya dah baca awak tulis, kemudian awak baca balik kat saya. Okey, betul. Jadi maknanya secara ketika itu ada orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam taklifkan kepada mereka untuk menulis
Dan juga kebanyakannya lah pada zaman Rasulullah, kebanyakannya mereka ini hafal, hafaz. Okey. Baik. Cara mana dia orang menulis, tuan-tuan? Rasa-rasa pakai kertas tak? Pakai apa? Dulu mana ada kertas macam kitanya pakai kertas A4 ni kan, cantik-cantik tulis. Tak ada tinta pun dia pakai, kadang-kadang pakai dakwat dakwat hitam, tapi tak adalah macam dakwat kita sekarang ni. Mungkin dia ambil daripada darah-darah haiwan ataupun getah antara yang ditulis padanya Al-Quran itu adalah seperti tulang-tulang haiwan, kulit-kulit pokok, pelepah-pelepah tamar. Itu yang ada pada mereka. Jadi mereka ini menjadikan tak ada kertas pada tu, tak ada benda yang ni, jadi dekat situlah mereka tulis. Tapi adakah macam kita punya, adakah macam Al-Quran yang telah disusun ni? Tak. Sebab apa? Al-Quran diturun pada ketika itu mengikut keadaan dan situasi. Tak adalah macam surah Al-Fatihah tersusun terus Al-Fatihah terus daripada awal. Tak. Pengumpulan Al-Quran pada ketika zaman Rasulullah mengikut keadaan dan semasa dan peristiwa. Baik. Apabila sampai saja satu peristiwa, Nabi akan panggil kepada Ubay bin Abdullah kepada sahabat-sahabat yang beberapa orang lagi, dia akan menyalin. Sayyidina Umar ke Abu Bakar ke, ada juga kadang-kadang diminta untuk menyalin. Tapi bila dah salin, dah salin, benda tu macam tak tersusun, betul tak? Berterabur lah kan. Okey. Tapi kebanyakannya pada zaman itu, mereka ni kebanyakannya hafaz Al-Quran. Para sahabat kalau dapat, dia akan hafaz. Dia tak ada macam keperluan macam kita. Dia macam mereka ini orang Arab, bila dapat ayat, sebab apa Al-Quran ini diturunkan pada bangsa mereka, maka mereka ini turun dapat terus hafal. Tak macam kita ni, memang nak kena 10 kitab lah. Sebab kita ni orang ajam. Ajam adalah orang yang bukan orang yang menuturkan bahasa Arab. Baik. Kemudian kenapa pada ketika itu tidak ada, orang kata tidak ada keperluan nak dikumpulkan, nak disatukan juga pada ketika itu? Kenapa tak nak buat sekali arung Nabi kumpul? Kerana Nabi takut mungkin ada ayat yang nasakh, ayat yang akan ada dimansuhkan, ataupun ada mansuh pada ayat atau mansuh pada hukum. Mansuh ni maknanya ada ayat dalam Al-Quran, kita ada ayat nasakh wa mansuh. Ada ayat yang hukumnya telah dimansuhkan tetapi ayatnya ada lagi. Tapi ada juga ayat yang tadi macam mana? Ayat ada tapi hukumnya dah dimansuhkan. Ada juga hukumnya dah dimansuhkan tapi ayatnya masih ada. Begitulah antara dua. Baik. Ada juga Nabi takut ada pertambahan huruf pada ketika pertambahan ayat pada ketika itu. Jadi itu sebablah dan yang paling utama pada ketika itu, bahawa para sahabat ini pada mereka ini, para sahabat ini, dia kebanyakannya mereka adalah menghafaz Al-Quran. Jadi tak ada keperluan untuk menulis sebenarnya. Walaupun Nabi SAW mungkin pada ketika itu dia menulis, tulis, tetapi tidak dikumpulkan secara mushaf. Baik, kemudian apabila pada zaman Rasulullah SAW berlaku keadaan begitu, apabila wafatnya Nabi SAW, tampuk pimpinan yang telah diterajui oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Abu Bakar mulalah memberikan cadangan bahawa untuk mengumpulkan balik, sebab kita dah, Nabi pun dah tak ada, pada ketika itu pun para sahabat,
Okey, bila Nabi dah tak ada, kita pun tahu pada ketika apabila Nabi meninggal, Nabi SAW telah mulalah satu gerakan orang yang murtad, orang murtad, orang yang munafik. Mula pada zaman Nabi pun ada orang munafik, ramai juga orang munafik. Nabi tahu orang munafik, tapi Nabi tak war-warkan, tapi tahu siapakah ketika itu. Contoh ada Abdullah bin Ubay bin Salul, kita belajar pada kitab-kitab yang sebelum ni. Kemudian Saidina Abu Bakar melihat keperluan bila ada keadaan ini, maka mereka ni dah mula dah tak ada bersama Nabi, dah mulalah ada yang mula dah longgar dengan Islam. Jadi kemudian pada ketika itu juga ayat-ayat yang ada berlaku satu peperangan dipanggil pada ketika itu, iaitu peperangan iaitu Al-Yamamah, yang mana pada dalam peperangan itu Saidina Abu Bakar bersama dengan para sahabat berperang, dan antara di kalangan mereka yang berperang ini adalah hufaz Al-Quran. Jadi bila berperang penghafaz Al-Quran yang pegang kepada sanad-sanad atau riwayat Al-Quran ini adalah orang-orang yang penting. Ialah mereka-mereka yang sahabat-sahabat yang bersama-sama duduk dengan Rasulullah, dengar Al-Quran dan menghafaz Al-Quran, mereka telah diajarkan, maka mereka ini pun turut berperang. Apabila turut berperang, maka mereka ini terbunuh. Bila terbunuh, Al-Quran tu ada dalam kepala. Dia tak adalah macam kita ada dalam sekarang ni, ada komputer, ada kitab boleh simpan. Tapi bila pada zaman tersebut, kalau orang yang menghafal Al-Quran dengan dia-dianya sekali, dengan Al-Qurannya sekali tak ada. Jadi Abu Bakar cukup gerun dengan keadaan tersebut. Jadi dia mencadangkan dia mencadangkanlah, maknanya kita kena jugalah maknanya mengumpulkan Al-Quran. Jadi dicamik balik mereka-mereka ni ke dalam peperangan Yamamah ni, ada pendapat mengatakan ada 700 hufaz Al-Quran yang terbunuh, dan ada yang menyatakan dalam pendapat riwayat yang saya baca ada 70 orang lah, tapi yang paling banyak yang saya tengok 700 hufaz Al-Quran. Jadi bayangkanlah kalau 70 pun lah, kalau orang-orang yang dah boleh yang hafaz Al-Quran pada ketika itu, berapa banyaknya yang telah pun meninggal dunia dan telah pun membawa Al-Quran itu, sehingga tidak dapat kita nak menjaga Al-Quran. Bayangkanlah kalau kita lah pada ketika itu, kalau kita boleh lihat benda yang tak ada depan mata kita. Al-Quran ni, bayangkan kalau tak ada depan mata kita, tak ada penulisannya, mungkin akan bercelaru pada ketika itu. Nabi datang sampai cakap macam ni, yang datang yang lain pula macam ni. Kalau tak ada orang-orang yang betul-betul yang menghafaz Al-Quran dengan dengan bersanad dengan apa, jadi akan datanglah Al-Quran itu dari sudut penulisannya mungkin tidak betul. Tetapi ini yang Saidina Abu Bakar dah fikir dah keadaan tersebut. Baik, kemudian Saidina Abu Bakar kumpul yang mana ada pelepah-pelepah kan benda itu semua dia carilah balik kepada tu, dia kumpul. Namun ada juga yang masih pada ketika itu para sahabat yang simpan Al-Quran tu, tapi dia belum lagi jadi satu mushafah, dikumpulkanlah pada ketika itu. Kemudian ada pula halnya pada ketika itu, bahasa ataupun bahasa yang dipertuturkan mereka ini bukan bahasa, orang kata bahasa bahasa Quraisy pada ketika itu. Mereka ni pun ada juga yang bercampur. Jadi keadaan ini pun yang memeningkan Saidina Abu Bakar, maka perlu untuk kita membuatkan satu jawatan kuasa. Jadi selepas pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka beralihlah pada zaman Saidina pada itu zaman Abu Bakar. Kemudian pada zaman Khalifah pula kita boleh melihat bahawa keperluan ini pula sangat penting. Baik,
apabila pada zaman Khalifah Osman bin Affan, Islam ni dah berkembang, sudah berkembang. Banyak wilayah yang telah ditakluki oleh Saidina Osman. Baik, apabila pada zaman Saidina Khalifah Osman pun berlaku juga keadaan, memang dah ada, mereka pada zaman Abu Bakar tu dah dikumpulkan. Tetapi pada zaman Khalifah Saidina Osman bin Affan ini radhiyallahu anhu, bila dah wilayah Islam ini telah berkembang, maka Al-Quran ini perlu diajarkan kepada orang-orang yang wilayah tersebut, betul tak? Jadi bila keadaan itu, Al-Quran yang diajar kepada mereka, bukan diajarlah, belum diajar lagi, tetapi ada masing-masing para sahabat yang dah dapat ilmu Al-Quran itu. Apabila Saidina Osman melihat pengembangan Al-Quran pada ketika itu, banyak pula yang tak betul dari sudut pembacaan. Maknanya ada yang lari dari sudut macam-macam lah, maknanya tak betul lah dari sudut pembacaan Al-Quran. Kemudian ada pula yang tak seragam, bertelagah pula tentang bacaan Al-Quran. Sebenarnya macam inilah bacaan dia. Yang ni pula bertelagah, dia kata inilah bacaan dia macam ni. Dia bertelagah, bertelingkah sampai boleh menyebabkan bergaduh. Jadi pada ketika itu ada para sahabat kata, wah, Saidina Osman kata Saidina Osman tak boleh macam ni. Dia kata keadaan bila kita dah, negara kita dah takluk luas, jadi kita perlu fikirkan salah satu cara untuk kita macam mana kita nak susunkan Al-Quran ini dengan sempurna. Pada ketika zaman Abu Bakar tadi, susunan ayat Al-Quran itu tadi dia hanya mengumpulkan saja, dia tak susunkan lagi. Baik, kemudian disebabkan tadi banyak bacaan banyak bacaan yang dibaca tidak betul, kemudian dia mengaku pula ini baca yang betulnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ni pula dia mengaku ni betulnya bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Last dia kata kalau tadi macam ni, jom kita gaduh lah, tak betul. Jadi menyebabkan pula perseperangan di antara masing-masing. Jadi Saidina Osman tengok, wah, ini tak boleh, di kalangan umat Islam pula dah bertelagah pula pasal baca Al-Quran. Jadi pentingnya pula kita kena buat satu buku. Maknanya kita kena buat satu buku. Maknanya memang kena ada satu buku. Maknanya pada ketika itu bermusyawaratlah Sayyidina Osman berapa dengan ahli jawatan kuasa pada ketika itu dengan pembesar-pembesar, memikirkan macam mana kita nak kita perlu bukukan Al-Quran ini. Al-Quran ataupun sebelum pembukuan Al-Quran ini, maka Nabi Sayyidina Osman bersama para sahabat mencari mengambil sebahagian daripada Sayyidina Hafsah binti Umar, iaitu anak kepada Sayyidina Umar, mengambil bahan-bahan yang ada ataupun pengumpulan Al-Quran yang terdapat pada Sayyidina Hafsah. Kemudian Sayyidina Osman kumpulkan, kemudian memanggil para sahabat yang ditaklifkan untuk menjadikan ianya sebuah buku. Jadi terjadilah pada Sayyidina Osman, itu sebab orang panggil kitab Rasam Osmani kan. Jadi rasam ini adalah tulisan. Baik. Apabila dia nak susunkan kitab tersebut, ayat-ayat Al-Quran itu, dia bukan sembarang Sayyidina Osman nak kitab kata okey boleh, siapa yang ada dengar Al-Quran, apa yang ada Al-Quran tu boleh datang kat sini. Tak. Dia akan melihat juga seperti macam periwayatan hadis. Maknanya ni siapa yang terima daripada siapa. Ketat pada ketika itu, bukan sebarang mereka Sayyidina Osman nak kumpulkan. Maknanya dia mesti mengambil daripada sanad yang betul lah, sanad yang betul.
kemudian siapa yang menerima dia, siapakah orangnya pun melihat. Sama juga macam periwayatan hadis. Ada ketokohan, ada siqah kepada orang yang yang kita nak ambil Al-Quran daripada dia. Kemudian pada ketika itu tuan-tuan rasa dah ada ke terus baris ke titik ke tidak? Ada tak? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Benda ni hanya Saidina Osman masa ketika mereka ini, tuan-tuan jangan anggap macam masa zaman Rasulullah mereka dah tulis tu macam kita ni tau. Belum lagi. Belum lagi. Hanya bentuk huruf itu pun belum sempurna lagi. Tuan-tuan nanti saya akan tunjuk. Saya nak tunjuk pula hari ni pula, masya-Allah, pasal pula tak boleh buka. Tak boleh pula jangan tuan-tuan anggap nanti tulisan Al-Quran ni dia sama macam yang tuan-tuan baca tu. Tak ada. Dia berlaku revolusi tentang Al-Quran ini, penambahan keperluan yang ada pada ketika, sehinggalah cantik sekarang sampai kita boleh baca. Tak ada. Nanti saya nak tunjukkan tuan-tuan bagaimana huruf hijaiyah dulu-dulu punya. Tuan-tuan mungkin tak pernah tengok kan. Okey. Saya nak cuba jugalah. Kenapa dia tak boleh dah ni? Minggu lepas boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak buat itu update lah. Tak buat. F5, tekan F5. Sekejap. Tak boleh. Able to detect resolution dia yang dapat. Kadang-kadang dia tak buat Windows update. Baik. Okay, kita teruskanlah tuan-tuan. Baik, kemudian selepas pada zaman Saidina Osman bin Affan, beralih pula pada zaman Umayyah, yang mana tampuk pemerintahannya iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pemeringkatan Al-Quran ini dia bukan sahaja terhenti, dia berlaku daripada setiap zaman pemerintahan Islam. Pada tampuk zaman Umayyah iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dekat situlah berlakunya nuqta al-i'rab. Baik. Apabila ketika zaman kegemilangan Islam ni dah makin lama makin berkembang. Negara taklukan dah makin banyak. Orang yang masuk Islam ni dah bukan bangsa di kalangan Arab saja. Bangsa Ajam. Bangsa Ajam ni adalah bangsa orang yang macam kita lah, orang yang bukan bertutur dalam bahasa Arab, orang-orang yang bukan terdiri daripada bangsa Arab yang bertutur dalam bahasa Arab. Baik, pada ketika itu juga bacaan ada tapi tanpa titik lagi lah. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ni pun juga melihat apabila keadaan itu juga, bila orang-orang Ajam ni dia baca, mereka ini bukanlah orang yang menghafaz Al-Quran. Lepas tu dalam bentuk Al-Quran pula ada tulisan, tetapi pada ketika itu tuan-tuan jangan ingat tulisan hari itu dah ada titik. Contoh macam huruf ba. Huruf ba kan bentuk dia sama. Ta, sa, bentuknya yang asalnya. Kalau saya bagi tuan-tuan lah, kalau kita baca Al-Quran tanpa huruf tu agak-agak macam mana nak baca? Huruf ba, ta, sa, jim, ha, ho. Tak ada titik dulu. Boleh baca? Mana huruf ha, mana huruf jim, mana huruf ho? Tak ada. Baik. Pada ketika itu Sayyidina Muawiyah panggil dua ulama terbesar, iaitu siapa dia?
Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad adalah ulama yang tersohor dari segi ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Abu Aswad mari sini, dia ada ulama sebesar lah kata. Baik, Abu Aswad, kita kena fikirkan bagaimana keadaan sekarang ni. Kita punya wilayah, kita dah memerintah, dan juga orang-orang ajam ni, orang-orang bangsa, bukan yang bangsa Arab ni, dia nak menutur Al-Quran ni kan, payah ni, sebab tak ada titik. Muawiyah bin Abi Sufyan sekali Abu Aswad Ad-Du'ali ni kata, tak mau daripada zaman Nabi mana ada buat ni semua. Dia tak nak. Dia tak mau. Habis apabila dia tak nak lah. Dia kata tak nak, saya tak nak lah. Sebab apa, keadaan tu tak dibuat pada zaman tak ada saya tak nak lah. Apa yang ada tu itu je lah. Selepas itu, pada satu ketika tu, Abu Aswad Ad-Du'ali ni, dia pergi jalan-jalan dekat satu pasar. Kemudian dia ada baca daripada ada seorang yang membaca surah At-Taubah. Surah At-Taubah dalam cerita ini, dia kata apa? Ketika orang tu baca, dia terdengar. Dia kata antara ayat dia baca, Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Kata, tak salah baca ayat Al-Quran yang aku baca ni, bukan ada tanwin ni. Kenapa ada tanwin? Bunyi macam tanwin lah, bunyi macam tanwin. Patut wa rasuluhu. Bila dia dengar-dengar macam ni, dia kata, wah parah ni. Dia kata parah ni. Kalau tak ada macam ni, maknanya banyak orang yang akan salah dari sudut bacaan. Jadi dia pergi balik jumpa pada Muawiyah. Kata, baiklah tuan. Dia kata, apa? Saya bersetujulah untuk saya menciptakan baris. Baris. Jadi dipikirkan Abu Aswad Ad-Du'ali ni, dipikirkan. Dia kata, baik, macam mana nak buat baris ni? Bukan baris macam tuan-tuan yang sangkakan yang kita dah dapat tu, bukan. Tak. Dia punya baris tu lah saya nak tunjukkan, dia tak dapat pula. Dia punya baris dia adalah huruf Al-Quran pada ketika itu dia tak ada baris, dia tak ada titik. Huruf lam, huruf sad, huruf lam, sad pun belum sempurna lagi. Kalau tuan-tuan saya tunjukkan tu belum sempurna lagi macam kita punya pun. Huruf sad, huruf ta pun kalau tuan-tuan tengok pun, betul ke huruf hijaiyah yang macam ni kan? Jadi baik, saya setuju. Ambil cat warna merah. Sebab apa? Tulisan yang ada yang telah dikumpulkan pada zaman Sayyidina Osman pada ketika itu adalah tulisan warna hitam. Ambil cat warna hitam. Baik, dia kata, kalau saya buka mulut saya baca Abu Aswad Ad-Du'ali, maka awak titikkan dia pada hujung huruf tersebut. Contohlah ba, kan huruf mat kan, ba, mana dia titikkan dekat atas huruf tersebut warna merah. Dia titikkanlah titik warna merah, titik bulat, titik penuh, titik penuh. Kemudian dia kata apa? Dia suruh letakkan titik di bila aku buka kedua bibirku, letakkan satu titik di atas huruf itu. Maknanya kalau maksud ba, letakkan titik dekat atas satu tu. Bila aku himpunkan himpunkan maknanya himpunkan, bulatkan keduanya, letakkan satu titik di hadapannya. Baik, bila aku pecahkan keduanya, letakkan satu titik di bawahnya. Ni maknanya baris atas, baris bawah, baris depan. Itu permulaan dia. Saya nak tunjukkan tadi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak nampak. Jadi ada yang titik pada huruf tu, dia akan letak pada pangkal, kemudian pada penghujung, dan ada titik yang merah tu dekat bawah. Maknanya kalau kita baca huruf tu, dia akan tahulah,
Okey. Ba. Kalau baris bawah, B yang ujung tadi dia letak bawah, B. Kalau depan maknanya dihimpunkan, maknanya bulatkan kedua-duanya adalah satu titik di hadapannya, maknanya adalah baris depan. Tapi kalau kita memang tak faham macam tu. Sebab kita memang dah zaman sekarang, zaman pada ketika selepas itu revolusi yang tukarkan kepada titik pada atas baris bawah ni bukan pada zaman tu lagi. Belum lagi. Jadi dekat situ barulah berlaku ada titik tapi belum sempurna. Baru dari sudut pembacaan. Baik, saya ringkaskan lagi. Itu dipanggil sebagai i'rab, dipanggil nuqtah, pertamaan untuk nuqtah al-i'rab. Maknanya ketika itu hanya titik yang merah tu saja yang dicipta. Okey, dah kira bagus dah tu. Dah boleh baca sikit-sikit. Baik. Pada ketika zaman berlompat pula kita kepada zaman siapa? Zaman Umayyah juga, tapi pemerintahan di Seri Abdul Malik bin Marwan. Datang pula nuqtah al-i'jam. Baik, sama juga. Orang ajam bukan bangsa Arab masuk Islam, keliru pula dengan huruf hijaiyah mu'jam yang bertitik dan juga huruf hijaiyah yang muhmal yang tidak bertitik. Datang pula masalah pula. Dia keliru pula. Bila dah ada titik merah tu pula, ni nak baca macam mana ni, kan? Dia dah pening. Pening. Sebab apa? Keselarasan tu tak mungkin pada ketika itu tak begitu orang kata memberi kepahaman kepada mereka cara baca. Maka mereka orang ajam ni, orang yang bukan bangsa Arab macam kita lah ni lah, kan? Kalau dapat orang tu peningnya sangat nak baca. Maka dilantik Nasir bin Asim, Yahya bin Ya'mar cipta titik hitam. Barulah datang. Sebab apa? Masa ketika yang zaman Muawiyah tadi tu, titik macam huruf ba tu tak ada lagi. Dia hanya ada titik bacaan saja. Belum ada titik huruf ba lagi. Datang pada zaman Abdul Malik bin Marwan, dia kata, okey, macam ni. Sekarang umat kita ni pula, kita punya kaum muslimin ni dah pening kan. Jadi Abdul Malik bin Marwan kata, okey, Nasr bin Asim ni pun adalah ulama Qura yang terkenal. Ulama Qura ni adalah orang yang pakar Al-Quran lah pada ketika itu. Dan juga Yahya bin Ya'mar cipta satu titik hitam. Titik hitam. Baik, barulah datangnya titik tadi yang saya tulis cakap tadi tu, huruf ba, ta, sa. Kalau ada satu titik, maka diletakkan huruf ba-nya di bawah. Huruf ba, kemudian ta, kemudian huruf sa, kemudian jim, kemudian ha tidak ada bertitik, kha tu barulah diletakkan dekat situlah. Pada zaman itu barulah bermula adanya titik. Baik, boleh faham tuan-tuan? Panjang ni cerita ni sampai zaman kita ni kan, saya nak bawa ni kan. Jadi begitulah dia punya bagaimana sejarah ada titik, tak ada titik. Kemudian pada zaman Abbasiyah barulah datang Abbasiyah ni, kerajaan Abbasiyah, barulah perkembangan pendidikan itu pada zaman Umayyah, daripada kerajaan Umayyah tadi tu, maka berlakulah pertambahan ataupun kemajuan dari sudut harakah. Barulah masuk dia punya baris, dia punya baris, iaitu baru masuk fathah, barulah ada baris kasrah, barulah ada baris dhamma, ada baris tanwin, baru ada syaddah. Saya ringkaskanlah. Ini panjang nak ceritakan ni, berlaku dia punya perubahan. Jadi kita boleh melihat bahawa perubahan yang berlaku pada zaman demi zaman ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah berlaku maknanya yang apa yang kita terima sekarang. Dia berlaku daripada setiap zaman itu berlaku satu perubahan sehinggalah sekarang umat Islam telah bermanfaat kepada tentang pembacaan Al-Quran. Baik, tuan-tuan, okey.
Kita belum masuk lagi ni belum masuk lagi dalam kitab ni belum masuk lagi. Saya nak ceritakan lagi juga bagaimana sejarah Al-Quran ini ditulis. Baik, dekat sini dia kata peringkat penulisan Al-Quran, penulisan setiap potongan ayat secara serta-merta ketika ianya diturunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang ketika wahyu itu datang, itu macam saya ceritakan tadilah, menyusun penulisan terdahulu di dalam bentuk helaian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ataupun dia dah mulalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu dipakai tulang-tulang, pada kulit-kulit pokok. Kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Saidina Osman dah mula dalam pada zaman Osman alaihissalam dah mula penulisan dalam dalam helaian, dalam helaian. Kemudian pada zaman Osman yang lebih ketara dibukukan pada zaman Abu Bakar helaian, Lepas tu berterabur, tak dia tak terkumpul. Tapi pada zaman Osman bin Affan dah dijadikan buku. Saya nak tunjuk tuan-tuan ni, aduh sayangnya saya penat, saya dah buatkan dia punya dah buatkan slide dia. Tunjukkan bagaimana kitab dia. Tapi tak boleh tunjuk ni, sayang. Tak apa, nanti minggu depan kalau tu nanti saya akan tunjukkanlah. Baik. Pada zaman Osman, pada zaman Saidina Osman, bila dah berlaku pada ketika itu, maka Saidina Osman dia ada menyalin 6 buah mushaf. Dan pada yang saya ceritakan minggu lepas, betul tak, pada ketika zaman Saidina Osman, bagaimana ketika beliau sebelum dibunuh, beliau sedang membaca Al-Quran. Mushaf yang dibaca itu adalah mushaf Al-Imam, mushaf yang mula-mula yang Saidina Osman buat. Itulah mushaf dia, mushaf yang pertama. Kemudian ada 6 buah lagi. Baik, 6 buah mushaf ini diagihkan kepada yang pertama Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Dia kata, okey, sekarang ni ada 6 kitab. Pertama sekali ada pada saya. Saidina Osman dah buat selepas ahli jawatan kuasa dah buat untuk dia pengumpulan tu. Dia kata macam ni. Baik, Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an, okey, sekarang kita nak Al-Quran ini awak pergi ke Mekah, awak ambil, ajarkan kepada mereka cara baca, cara juga cara baca Al-Quran yang betul, berpandukan Al-Quran. Besar, bayangkan kalau tuan-tuan tengok dalam manuskrip Al-Quran yang dibawa tu besar macam ni, besar meja ni saya rasa lah. Bayangkanlah, mungkin orang pada zaman dulu dia pada besar kan. Jadi Al-Quran besar macam ni, bayangkan nak bawa dia punya tebal macam ni, tebal macam ni, nak pergi ke Mekah, bawa pergi sana, ajar orang baca Quran dengan betul. Okey, kemudian dia kata Al-Mughirah, mari sini, ambil kitab ni satu pula, nombor 2, pergi ke Syam. Syam ni mana negeri Syam? Syam, bukan nak Syam, negeri Syam. Negeri Syam iaitu Jordan, Palestin, Syria dan juga Lubnan. Jadi itu adalah 4 negara Syam. Itu sebab kita pun dengar dulu kebangkitan Islam nanti, atau sebelum hari kiamat nanti, macam-macam lah kita tengok kan, daripada bumi Syam. Sekarang tengah berolak dan kita tengok banyak macam-macam lah. Itu tak nak cerita lah. Tapi dia kata Al-Mughirah, kau pergi ke Syam, berserta dengan seorang qari. Dia kata aku sertakan juga nanti seorang pembaca, ataupun kau juga yang jadi qarinya, maka kau ajarkanlah Al-Quran ini kepada mereka. Jadi okey, yang itu yang kedua. Yang ketiga iaitu Abdurrahman bin Abdullah bin Habib As-Sulami radhiyallahu anhu ke Kufah. Itu ke Iraq. Pergi ke Iraq, ambil ni kitab, ajarkan kat orang sana. Jangan lagi nak bergaduh-gaduh tentang apa, tentang bacaan ke apa. Aku tahu Al-Quran ini kau ajar, maknanya sebab apa dia dah kumpulkan dari sudut dia dah war-warkan kepada, sebab apa ketika itu pada zaman Saidina Osman dia kata ini kan. Okey, ambil, tolong ajarkan. Okey, kemudian ada Amr bin Qais radhiyallahu pergi ke Basrah, pergi Iraq.
Zaid bin Sabit radhiyallahu ke Madinah. Tadi ni sebelum tadi ni cerita yang saya ceritakan tadi ada titik, maknanya Quran tadi yang telah dikumpulkan tadi tu tanpa titik tadi tahu masa pada zaman ni masih zaman Osman bin Affan tadi ni lah. Saya terlupa nak ceritakan tadi macam mana tadi pembukuan dia dah ada buku, tapi dia pergi kepada tempat-tempat yang jelajah, tempat wilayah yang telah jelajah. Jadi ajarkan mereka ini. Ada kat situ yang tadi tu dia bergaduh tadi tu. Pasal yang ada ni dia kata yang ini ajar lain, yang ni bawa ajar lain, dia bertelaga. Sampailah tadi ke zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, perubahan itu demi perubahan tu berubah demi berubah bentuk sehinggalah zaman sekarang. Baik. Sayanglah saya tak dapat tunjukkan kepada tuan-tuan ni. Saya nak tunjukkan Al-Quran yang contoh yang kata manuskrip Mushaf Al-Imam tu yang Sayyidina Osman radhiyallahu ketika dibunuh tu. Dia dah saya dah ada sini. Okey. Baik, tahap penulisan Al-Quran. Jadi dia ada berapa tahap? Ada 5 tahap. Okey, saya ulang baliklah. Tahap pertama sekali, belum diletakkan sebarang tanda. Tanda tak ada. Tanda maknanya dhab tu lah, dhab iaitu titik ke baris ke tak ada. Mereka hanya ada huruf hijaiyah sahaja. Baik. Kemudian ditandakan titik Nuqta al-i'rab yang dipelori oleh Abu Aswad Ad-Du'ali tadi. Yang tu dia ada titik, tapi titik pada apa? Titik pada bacaan. Belum pada titik tu lagi, belum titik ba yang ada titik tu belum. Kemudian pada tahap 3 ditandakan titik dengan Nut' al-i'jam yang dipelori oleh Yahya dan Ya'mar dan Nasr bin Asim Al-Laisi dengan perintah gubernur tadilah. Yang itu dah mula masuk titik tadi. Masuk titik, huruf ba dah ada titik, huruf ta dah ada titik, huruf sa pun dah ada titik. Baik, tahap keempat diletakkan dengan tanda-tanda baris harakah. Pada ketika itu zaman Abbasiyah. Dah mulalah Al-Quran itu dimasukkan pula baris, ditambahkanlah, dah ada baris ke atas, baris bawah, baris depan, ada syaddah, ada tanwin. Okey, kemudian tahap 5 iaitu perubahan bentuk tulisan khat, penambahbaikan bentuk baris dan harakat. Barulah tuan-tuan nanti tengok Al-Quran ni macam-macam. Kadang dia orang dah buat khat pada zaman inilah, dia orang dah mula, dah ada khat kufi, khat sulus, macam-macam lah khat kan. Khat ini adalah karya penulisan Al-Quran tu. Rasam itu adalah huruf tu, huruf Al-Quran. Kalau khat tu dia ada bunyi jenis macam-macam, yang singat bengkang-bengkok, yang butau-butau tu, itu khat. Tu kan macam yang tuan-tuan tengok tu khat. Dia kalau rasam adalah ayat ataupun huruf Al-Quran itu sendiri, maknanya penulisan Al-Quran tu. Kalau khat itu adalah khat sulus, khat reka'ah yang berputau-putau tuan-tuan cantik kan. Yang itu adalah khat. Jadi kat situlah perkembangan Al-Quran pada ketika itu. Baik. Okey, ada masih lagi tak ni tuan-tuan? Ataupun dah berat dah kepala otak dah ni. Okey. Baik. Barulah kita masuk kepada definisi tajwid. Okey, tuan-tuan boleh buka buku sekejap sikit je, kita ambil dia punya definisi. Okey, buka muka surat 19. Buka muka surat 19. Baru buka Baik, dalam kitab ini apa yang kita belajar ni sebenarnya berkaitan dengan tajwid lah. Tajwid. Baik. Tajwid dari segi bahasa, okey, alamak, ada tukang yang boleh baca ni? Ni ada mic sikit ah. Mic sikit mic. Dia kena ada mukri. Mukri ni ada orang pembaca. Pendahuluan. Tajwid dari segi bahasa bermaksud
Al-Tahsin, itu memperbaiki. Manakala dari segi istilah bermaksud satu ilmu yang membicarakan cara atau kaedah khusus membaca Al-Quran seperti mana yang diberikan oleh Rasulullah SAW, seperti menerangkan di mana tempat yang bagi wakaf dan ibtidah. Ilmu ini juga membicarakan berkaitan sebutan 29 huruf hijiyah yang keluar dari makhraj yang tepat ke sekitar huruf yang perlu ada padanya. Okey tuan-tuan Baik. Tajwid. Apa yang dimaksudkan dari sudut at-tajwidu fil lughah? At-tajwidu fil lughah, dia kata tajwid dalam istilah bahasa. Kalau dalam bahasa untuk setiap apa benda sahaja pun dalam bahasa Arab ni, dia mesti ada istilah. Dia ada istilah dari sudut bahasa dia ada sudut dia ada di sudut bahasa dan daripada sudut istilah, makna yang betul bertepatan kepada apa makna sebenarnya. Kemudian dia ada makna huraian dia. Itu apa dia biasanya memang begitu. Baik, dia kata apa? At-tajwid dari segi bahasa bermaksud, dia kata apa? At-tajwidu fil lughah at-tahsin. Dia ambil daripada perkataan fi'il Arab dipanggil fa'ala yufa'ilu ataupun jawwada yujawwidu. Jawwada yujawwidu, iaitu memperbaiki. Jawwada, asal tajwid tu adalah jawwada yujawwidu tajwidan. Baik, dia kata apa? At-tahsin. Apa maksud istilah dari segi bahasa, apa nama? At-tahsin iaitu memperelokkan. Apa yang nak diperelokkan? Nak diperelokkan dari sudut pembacaan dan juga mengenai hukum. Baik. Satu ilmu yang diketahui cara benar dalam buku itulah, dalam buku yang dimasukkan itu sama je. Iaitu satu ilmu yang membicarakan mengenai cara atau kaedah khusus membaca Al-Quran seperti mana yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti penerangan di mana tempat yang boleh diwaqaf dan ibtida'. Waqaf, ibtida' ni apa dia? Tempat bagaimana nak berhenti. Waqaf, waqaf tempat nak berhenti. Ibtida' mana nak mula, mana nak mula balik. Tapi kebanyakan kadang-kadang kita baca Al-Quran, kita pakai langkah je tentang waqaf. Kita tak ambil pun ambil tahu pun tentang bagaimana ketika Al-Quran yang kita baca tu, kita nak berhenti kat mana. Macam kita lah, macam mana kita nak cakap kalau orang Melayu baca tak kena kepada dia punya wacana kan, wacana betul pendana wacana dia, ayat tu akan jadi tergantung. Pak Abu makan pisang goreng apa, macam mana dia cakap baca tak ada pendana wacana kan, tergantung ayat dia. Lepas tu Pak Abu makan pisang goreng di apa, adalah ni ada tu, maknanya tiba-tiba kita baca tengah-tengah aja, tak membawa maksud ayat itu, dia tak sempurna. Jadi Al-Quran kita tak boleh baca macam tu, dia kena baca maknanya ada bersangkut paut. Kalau tak boleh, kita kena ambil pangkal balik, kena angkat balik. Kalau tidak nanti tuan-tuan, kita ni bukan orang Arab. Kalau orang Arab, kalau dia baca tiba-tiba tuan-tuan, alhamdulillahi rabb, berhenti, kenapa tiba-tiba berhenti? Hirab je ni, hirab. Ataupun ghairil maghdub, apa tu, waladdallin. Orang kata biar betul ni baca ghairil maghdub, bukan jalan-jalan orang sesat. Tak ada sambungan ayat dia kan, tak ada sambungan. Apabila tak ada sambungan kat situ, orang Arab kata apa cerita ayat ni. Jadi dia tak boleh begitu. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok dekat dalam
dekat dalam Al-Quran yang terbaru ni, dia dah ada waqaf ibtida. Dia ada warna merah, ada warna hijau. Kan? Lebih elok tuan-tuan beli Quran, bukan belilah, maknanya tuan-tuan ambil lah. Kalau kita ni tak mahir sangat tentang waqaf ibtida, ambil Al-Quran itu kita baca. Dia kalau dalam Al-Quran yang terbaru Rasam Osmani yang terbaru ni, kalau merah tu kita boleh berhenti terus. Maknanya berhenti, kemudian kita terus sambung. Kalau yang warna hijau, berhenti di penghujung hijau, kita ambil balik pangkal hijau. Mula-mula hijau. Betul tak? Jadi ambil yang itulah. Saya rasa lebih selamat tuan-tuan baca, lebih maknanya kita baca lebih teratur lah, lebih teratur dari sudut pembacaan. Baik. Yang juga ilmu juga membicarakan berkaitan sebutan huruf 29 huruf hijaiyah. Yang inilah yang kita nak bincangkan. 29 huruf hijaiyah yang keluar dari makhraj yang tepat serta sifat-sifat huruf yang perlu ada padanya. Jadi ini nanti insya-Allah kita akan perhalusi lagi. Itulah maknanya tadi kita nak ilmu tajwid ini, iaitu mengetahui makhraj, tempat keluar huruf dan juga sifat-sifat huruf. Itulah tujuan kita belajar buku ini. Baik. Okey, terusnya Tuan Haji, sikit kita masuk sikit lagi, lepas kita tutup. Perbezaan antara bacaan Al-Quran dengan pertuturan harian Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu. Pertuturan harian Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat radhiyallahu semua radhiyallahu anhu sama seperti bacaan Al-Quran, kecuali pada beberapa perkara itu. Pertama, tidak memanjatkan suara mat dalam pertuturan harian melebihi 2 rakaat. Ketika Rasulullah SAW bertutur dengan para sahabat radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan memanjangkan suara mat melebihi 2 rakaat. Okey. Okey, terus. Dah. Ketika Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dengan bacaan dengan panggilan ya Aba Munzir, maka Rasulullah SAW tidak akan memanjangkan sebutan dia tersebut melebihi kadar 2 rakaat. Baik. Okey, ini yang terakhir lah, nanti kita akan sambung. Okey, saya ulas yang tentang ini. Baik, dia kata apa? Perbezaan antara bacaan Al-Quran dengan pertuturan harian Rasulullah bersama dengan para sahabat. Baik, bacaan Al-Quran dengan pertuturan para sahabat dengan Rasulullah dia berbeza. Jangan tuan-tuan anggap orang Arab tu dia akan baca, dia panggil kawan dia, ya Muhammad, ya Muhammad. Tak ada. Dalam Al-Quran sahaja huruf ya tu dibaca panjang huruf mat. Ya Muhammad, ya Ubay. Tak ada. Nabi tak baca, tak panggil kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Dia tak panggil, dia tak sebut pun huruf ya. Walaupun dalam Al-Quran kita baca huruf mat tu kita kena baca 2 harakat. Ya Aba Munzir, ya Aba Munzir. Dia kata apa? Ya Aba Munzir. Dia kata ya Aba Munzir. 2 rakaat tak 2 rakaat? 2 rakaat ke saya baca tu, ke 1 rakaat je saya baca? Ya Aba Munzir. Ya Aba Munzir. 1 rakaat ke 2 rakaat saya baca tu? Ya. 1 rakaat. Dalam dia beza pertuturan dengan baca Al-Quran pada zaman Rasulullah tak memanjangkan huruf mat tu kalau dalam bertutur. Macam cakap harian kita ni, dia tak panggil pun. Kalau panggil dalam ayat apa, sebab Rasulullah kan bertutur dalam bahasa Arab. Perkataan yang ada Al-Quran itulah bahasa yang dipertuturkan, kan? Kitab apa nama ya tu wahai panggil. Ya tak adalah panggil sama ya tak adalah panggil macam tu, macam orang mengaji kan. Tak. Jadi tak samalah. Ketika membaca Al-Quran, maka Nabi akan memanjangkan huruf mat. Baik. Saya rasa itulah, nanti kita akan sambung lagi lah tuan-tuan. Ini pun dah masuk pukul 8. Pukul 7 lebih dah. InsyaAllah nanti kita akan sambungkan lagi bagaimanakah perbezaan bacaan Al-Quran dengan pertuturan harian Rasulullah bersama dengan para sahabat. Nanti ingatlah kita sambung nanti pada yang ni pada InsyaAllah.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita membaca doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.